Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang mungkin ada menonton secara online. Baik, kita sambung lagi daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita berbincang masih lagi dalam bab hadis-hadis berkait dengan kesabaran, yang mana sebelum ini kita dah bincang hadis berkenaan dengan seorang wanita yang kematian anaknya dan bagi tahu kepada Nabi, dan kemudian Nabi pergi ziarah lah, dan kemudian Nabi bagi beberapa pesanan kepada beliau. Dan hari ini kita sambung lagi tentang hadis seterusnya, iaitu hadis berkenaan dengan juga seorang wanita dalam kes ni, yang mana dia menangis dekat sisi kubur anaknya yang meninggal dunia. Dan kemudian Nabi datang dan Nabi tegur dekat dia, bertakwalah kamu dan bersabarlah. Maka perempuan ni dia kata jauhilah, jauhilah daripada aku, jangan kacau aku, kan. Rupanya dia tak tahu yang tu Nabi. Dan kemudian selepas tu dia tahu, dan ada orang bagi tahu kepada dia adalah Nabi, dan kemudian dia pun datang rumah Nabi dan mohon kemaafan lah di atas kesilapan dia. Dan kemudian Nabi pun sebut kesabaran itu adalah pada tahap ataupun pada pukulan yang pertama. Apa maksud dia itu nanti kita akan bincangkan. Okey, kita pergi dulu hadisnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Mara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda al-qabr faqal ittaqillah wasbiri qalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifu فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فآتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Baik, saya terjemahkan ringkas dulu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah melalui seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Dia menangis di sisi kubur. Lalu baginda Nabi SAW bersabda kepada wanita tu, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, menjauhlah dariku, pergilah daripadaku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku ini dan belum mengetahuinya keadaannya. Okay? Jadi wanita tu cakap dekat Nabi macam tu. Dan kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahawa orang yang berkata tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni menandakan bahawa situasi itu ada orang lain jugalah, bukan Nabi dengan wanita tu saja. Baik. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang menjaga pintu ataupun menghalangi dia daripada masuk ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu berkata, aku tadi belum mengenalimu. Seolah-olahnya kalau kenal tu Nabi, dia tak cakap macam tu lah, kan? Jadi adakah sikapnya kena begitu? Mesti tahu orang tu ada pangkat ke, Nabi ke, barulah tak cakap. Tapi kalau orang biasa cakap, kan? Ataupun bagaimana, nanti kita bincangkan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya namanya sabar itu adalah ketika di awal musibah. Sabarnya itu adalah ketika di awal musibah. Sebab ada orang sabar ni dah seminggu, 2 minggu lepas musibah baru dia sabar. Sebelum tu dia macam tak boleh terima apa dan sebagainya. Jadi macam mana isu tu nanti kita akan detailkan. Okey, so kita pergi dulu kat sini. Hukum yang dapat pada hadis ni, yang pertama sekali yang meriwayatkan tu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kita dah banyak juga lalu tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang antara yang awal-awal juga memeluk Islam. Dan pada umur 6 tahun lebih kurang, dan kemudian pada umur 10 tahun tu dia duduk dah dengan Nabi, jadi khadam, pembantu Nabi. Emaknya Ummu Sulaim tu dah hantar dia awal-awal lah. Cuma kalau baca sejarahnya, sebab hadis ni berkait dengan sabar, rupanya yang meriwayatkan hadis sabar ni pun dia pun hebat juga sabar dia. Kan? Sebab keluarga dia, Ummu Sulaim ni pernah berkahwin dengan Malik.
Kemudian meninggal dunia, dapatlah anaknya Anas bin Malik ni. Dan kemudian Ummu Sulaim ni juga pernah berkahwin dengan seorang lelaki lagi, iaitu Abu Talha. Abu Talha. Yang mana Abu Talha radhiyallahu anhu ni juga meninggal dalam peperangan. Cumanya dia punya kesabaran tu ialah ketika mana Abu Talha balik daripada perang, anak kecil yang dijaga oleh Ummu Sulaim tu, kira macam adik-beradik seibu lah dengan Anas bin Malik ni. Jadi meninggal dunia. Dalam pangkuan dia meninggal dunia, dan kemudian Abu Talha bila balik tu dia tak tahu lagi. Sehinggalah Ummu Sulaim ni siapkan makanan, kemudian dia berhias cantik-cantik dan sebagainya, dan kemudian mereka ialah dah jauh balik pada peperangan musafir, mereka bersamalah suami isteri dan sebagainya. Dan lepas tu baru bagi tahu, anak kita tadi meninggal dunia. Dan tidak menampakkan sebarang kekesalan ataupun kesedihan pada wajah Ummu Sulaim tu, iaitu mak Anas bin Malik ni, kan. Dan lepas tu mereka pergi jumpa Nabi SAW, dan Nabi pun bagi tahu menyebutkan cerita kematian anaknya sakit, macam demam teruk macam tu lah, kemudian meninggal dunia. Dan kemudian dibagi tahu tentang apa yang berlaku, dan kemudian Nabi doakan semoga kamu mendapat anak lah hasil daripada perhubungan kamu. Dan kemudian Nabi SAW doa tu dapatlah anak. Dikatakan Abu Umair nama anaknya itu, dan kemudian ia merupakan salah satu daripada perkara yang pada asalnya tu kalau kita tengok bukan sekadar meriwayatkan tentang kehebatan sabar tu, tapi keluarga family Anas bin Malik tu pun cukup sabarlah dalam beberapa ujian yang menimpanya. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni antara orang yang kita kata ialah 10 tahun duduk dengan Nabi, berbelas tahun duduk dengan Nabi, kan. Dan kemudian sampailah Nabi SAW meninggal dunia, dan kemudian juga daripada sudut kelebihan beliau cukup banyaklah, kan? Dia ni antara yang memegang rahsia amanah Nabi SAW. Beliau juga antara kelebihannya ialah didoakan oleh Nabi. Nabi doakan dia anaknya ramai, hartanya banyak, berkat, dan kemudian juga umurnya panjang, hampir dekat 100 tahun baru meninggal dunia Sayyidina Anas bin Malik ni. Sahabat-sahabat lain tu awal, kan. Kalau baca khalifah tu pun paling lewat pun Sayyidina Uthman kot 80 lebih, kan. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tu lebih kurang je, lebih kurang dalam 50 lebih, 60 lebih ke tak sampai 70 dah meninggal dunia, kan. Ada yang dibunuh pun, yang dibunuh. Okey. Jadi itu kisah secara ringkas tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan sisi sebagai seorang sahabat Nabi yang cukup hebatlah. Cuma jangan terkeliru Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Malik bin Anas tu guru kepada Imam Syafi'i, iaitu pengasas mazhab Maliki tu. Itu nama dia Malik bin Anas. Maka sebab tu orang panggil mazhab Maliki. Pengasasnya tu adalah Imam Malik bin Anas. Okey. Itu satu pengenalan lah kepada yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan perkara ni. Okey. Kemudian hadis ni sebut maran Nabi SAW, Nabi melalui bimra'atin, iaitu melihat kepada seorang wanita sedang menangis di sisi kuburnya. Okay. Jadi kalau kita tengok sini, yang pertama sekali, hukum wanita tu secara umumnya menziarahi kubur. Hukum wanita menziarahi kubur. Kalau kita tengok pada asalnya dulu, bukan setakat wanita, lelaki pun dilarang daripada ziarah kubur pada zaman awal-awal kedatangan Islam dulu. Sebab pada waktu itu kata Nabi, kuntu qad nahaitukum 'ani ziyaratil qabr, dalam riwayat Imam Muslim ataupun dalam riwayat Imam Tirmizi, aku dulu pernah larang kamu daripada menziarahi kubur. Sebab apa? Kerana perkara khurafat tu terlalu banyak. Pada zaman jahiliah tu mereka pergi kubur, puja kubur dan macam-macam lagi lah, kan. Maka Nabi larang pada awalnya tu supaya kuatkan dulu akidah, tanamkan dulu tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perkara-perkara khurafat. Dan kemudian selepas tu kata Nabi SAW, ala fazuruha fa innahu tadhkiratul al-maut ataupun al-akhirah. Dan kemudian selepas itu kamu ziarahilah kubur, kerana ia boleh mengingati kepada akhirat ataupun kematian, kan. Ziarahlah kubur. Maka menunjukkan dia ada tahap lah. Tahap pertama dulu dilarang, tapi sekarang telah pun dibenarkan. Setelah Nabi sebutkan itu sampai zaman sahabat, zaman tabi'in dan sampai sekarang diharuskan. Cumanya para ulama berbeza pandangan pendapat tentang ziarah kubur tu. Secara umumnya sunnah bagi lelaki, sunnah bagi lelaki. Adapun bagi wanita, seperti mana dalam hadis ni, kalau kita tengok macam ada Nabi benarkan hadis ni. Sebabnya Nabi tak kata kamu baliklah, janganlah duduk kat kubur. Nabi tak kata macam tu, kan. Nabi kata kamu bersabar di atas kematian musibah tu. Baik, jadi kita tengok hadis-hadis yang berkaitan. Yang pertama, hadis tentang kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Hakim, Abu Daud dan sebagainya, la'ana az-zawwarat,
Kan? Kami para wanita, kata Sayyidatina Aisyah, telah dilarang daripada menziarah kubur. Zawarat. Zawarat ni ziarah tu lah. Ziarah tu bahasa Arab dipanggil zawarat. Okey. Jadi maksudnya macam hadis ni sebut, hadis ni sahih. Seolah-olah wanita ni dia tak boleh ziarah kubur. Tapi sebenarnya bila kita membaca dan kita melihat, sebenarnya zawarat sini kerja dia tu asyik ziarah kubur je. Maksudnya esok pergi, hari ni pergi, malam pergi kan. Jadi maksudnya sebulan tu mesti 18 hari, 17 hari. Maksudnya kekerapan tu terlalu kerap sangat. Maka itulah menunjukkan bahawa Nabi SAW melarang tu orang yang ialah satu sibuk dengan hanya menziarah kubur, mengabaikan aktiviti lain. Kan, kehidupan, rezeki apa dan sebagainya, itu satu. Dan kemudian yang kedua, kerana ada bila orang selalu sangat ziarah kubur ni, pada zaman tu lah, seolah-olah macam ada satu something kat situ. Mungkin ada keramat ke kubur tu, mungkin ada benda-benda yang dipuja ke, ataupun benda-benda khurafat. Itu yang tu Nabi tak nak. Nabi nak bersihkan benda-benda yang seperti itu kan. Dan terutama lagi bagi kaum wanita. Okey, itu satu hadis yang kita tengok dulu. Hadis yang kedua, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menziarahi kubur abangnya Abdurrahman bin Abi Bakar. Siapa Abdurrahman bin Abi Bakar ini? Di dalam peristiwa hijrah cukup besar dia punya kelebihan dia kan, sehinggalah Nabi SAW wafat, dialah yang bawa kayu sugi tu. Yang Nabi kan tengah nazak, tengah terbaring, dan kemudian Nabi nak bersugi. Nabi nampak Abdurrahman bin Abi Bakar lah masuk, dan daripada kayu sugi itulah diambil oleh Sayyidatina Aisyah, dipotong bahagian atas dia dan kemudian dilembutkan, dan kemudian digigit oleh Aisyah bagi lembut, bagi dekat Nabi SAW kan. Itu Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi abang dia ni meninggal dulu. Maka satu hari bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, bukankah Nabi SAW pernah melarang wanita ziarah kubur? Hadis tadi itulah. Kemudian jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu dulu yang itu dulu Nabi SAW larang. Seperti mana pada awal kedatangan Islam tidak dibenarkan ziarah kubur, begitu juga pada awal kedatangan Islam wanita juga tidak dibenarkan untuk menziarahi kubur kan. Okey, jadi maksudnya dekat situ hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menziarah kubur itu, kita kata ada keadaannya, ada waktunya, ada masanya yang tidak dibenarkan itu. Cuma secara umumnya bagi lelaki ataupun wanita diharuskan untuk menziarahi kubur. Cuma diharamkan bagi wanita ketika mana dia dalam keadaan ihdad, berkabung. Sebab tu kadang-kadang orang kita, bukan orang kita juga pun, artis ke apa ke dan sebagainya, elok pergi siram bunga kat kubur suami dia. Nampak? Bukan siram bunga, siram air. Kan? Siram air, tabur bunga kan, sedih apa semua. Kan? Wartawan pun datang macam mana, tak apalah kami sedih apa satu dan sebagainya lah. Tapi yang meninggal tu suami dia. Sebenarnya dia kena duduk kat rumah. Dia berkabung. Ihdad dipanggil dalam Islam. Hadis Rafa'ah, hadis berapa yang diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, berkabung tu berapa lama? Kan tempohnya lah tu. Jadi tengoklah, kalau kita kata secara umumnya dia adalah tempoh, kalau bagi ahli keluarga 3 hari 3 malam. Ahli keluarga lah. Tapi untuk isteri tu, iaitu tempohnya tu sama seperti mana tempoh dia ihdad lah. Kan? Maksudnya dia tu tak boleh berhias, tak boleh berapa dan sebagainya. Maka kalau contohnya kalau dalam keadaan meninggal tu 4 bulan 10 hari lah. Itulah kisah dia kan. Seperti mana berkabungnya itu ketika mana meninggalnya suami. Itu dia punya keadaan dia. Tapi hari ni kita tengok dah dinormalisasi kan. Macam cerita kes baru-baru ni lah, daddy tak daddy. Asalnya bukan itu dulu. Dalam filem-filem, betul tak? Dalam filem-filem, dalam penulisan, dalam percakapan, dalam apa semua ni dah tersebar dah. Cuma baru meletupnya bab tu lah kan. Ada orang tegur. Jadi kita kata bukan setakat hanya sekadar jemput dekat podcast ke apa dan sebagainya. Sebelum tu lagi dah dinormalisasi dah. Dalam filem-filem, dalam drama-drama ke apa, tak kira lah pukul 7 ke pukul apa kan. Jadi benda ni kita kata dah lama dah. Jadi orang menganggap dalam drama pun okey, dalam ni jemput kat podcast pun tak ada masalah. Jadi benda macam tu. Begitu juga dengan isu ni kan. Isu ni dia berkait rapat dengan sebenarnya hukumnya tak boleh. Maka wanita kena duduk rumah. Ini beri penghormatan kepada suami dekat liang kubur, dekat apa, tak, kena duduk rumah. Itulah penghormatan paling besar kepada suami kan, kerana mematuhi hukum hakam agama. Tapi hari ni tak ada lah, baik isteri ke, baik siapa ke, pergi ke kubur dan sebagainya. Jarang lagi kita jumpa orang tu duduk dekat rumah, lepas tu
sekarang ni tengah berlangsungnya pengkuburan ataupun menguburkan suami dia. Jarang, dia kena ikut sekali. Itu masalah dia tu. Maka itu kita kena jaga, kena balik kepada hukum, kerana hadis, kerana panduan kita cukup jelas dalam isu yang seperti ini. Maka secara umumnya wanita dibenarkan untuk ziarah kubur. Baik. Kemudian yang ketiga yang kita boleh nampak dekat sini, wanita ni dia menangis. Tabki. Okey. Baka ataupun tabki, dia menangis di sisi kubur. Maka kalau kita tengok kat sini, asalnya hukum hakam menangis sebab kesedihan tak ada masalah. Sebab tu kita dah lalu hadis yang sebelum ini cerita tentang Nabi pegang pangkuan budak kecil yang mati tu, meninggal dunia tu, baby tu, Nabi menangis. Kemudian Usamah, beberapa orang sahabat ni tanya Nabi, "Ya Rasulullah, engkau menangis Rasulullah?" Nabi kata itu rahmat, kasih sayang satu orang, kerana dia sedih dia nangis. Kerana dia bersedih dia menangis. Nabi juga meninggal dunia, ketika mana anak Nabi Ibrahim juga meninggal dunia pun sama juga. Nabi mengalirkan air mata. Sahabat tanya, Nabi kata ini adalah rahmat, inilah kasih sayang. Kerana sebab sayang perasaan itu, maka secara automatik manusia ni fitrahnya boleh menangis. Kan? Maka menunjukkan dalam agama kita menangis tu tak ada masalah. Kan? Bagi orang nak menangis sebab dosa-dosa, menangis sebab sedih berlakunya apa-apalah musibah dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma yang masalah dia ialah niyahah. Niyahah ni apa? Meratapi. Meratapi, seolah-olah macam tak menerima tentang apa yang berlaku. Kan? Jadi sebab tu Nabi sebut kat sini, maksudnya menangis wanita ni mungkin nampak macam sungguh-sungguh meratapi. Seolah-olah macam mengenangkan kenapalah Allah ambil anak dia ni, kenapalah Allah matikan, seolah-olah begitu ratapan itu. Maka sebab tu Nabi kata, bertakwalah kamu dan sabarlah. Kenapa Nabi kata takwa? Sebab bimbang nanti takut wanita ni dia menyalahkan takdir. Kan, dia salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu Nabi kata bertakwalah kamu. Nabi tak kata sabar je, Nabi kata takwalah kamu. Menunjukkan ada isyarat yang wanita ni dia meratapi sungguh tentang pemergian itu. Maka meratapi dalam Islam niyahah ni, mazhab Syafi'i ke, bukalah kitab Fiqh Minhaji ke, bukalah kitab Bughniyatul Tullab ke, bukalah kitab Sabil Muhtadin ke, kitab-kitab Jawi lama, tidak membenarkan niyahah ni. Niyahah ni maksud meratapi. Bahkan ada hadis Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, hadis terkenal juga, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli alaih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mayat itu disakiti, kan? Ataupun diazab dengan ratapan keluarganya, tangisan keluarganya ke atasnya. Macam mana tu? Hadis tu sahih. Maksudnya kalau kita menangis, bukan maksud menangis, sebenarnya dipanggil kat situ ialah niyahah tu. Meratapi tu di situ bermakna kalau satu orang dia macam tak membenarkan ataupun tak meyakini dengan perginya suami dia ataupun isteri dia, kan, tak redha, tak apa semua, maka dia boleh menyakiti mayat itu sendiri. Dia boleh kita kata azab tu maksudnya menyakiti. Azab tu maksudnya ialah mengganggu mayat itu sendiri di dalam kubur tu sendiri, kan. Jadi ada hadis yang jelas dalam bab tu. Itu bukan hadis rekaan, hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya. Cuma para ulama berbincang, apakah maksud menyakiti tu? Dan apakah maksud dia punya yang kata meratapi tu? Meratapi ni kata Imam Ibn Hajar, yang pertama, orang zaman jahiliah dulu, mereka memang upah orang-orang ramai ataupun kita kata pesan pada orang-orang ramai ahli keluarga dia, kalau dia mati tu menangis sungguh-sungguh, seolah-olah macam betul-betul kehilangan. Dia pesan siap-siap. Itu kata Imam Ibn Hajar. Maka sebab hadis tu sebut dia azab tu adalah kerana dia dah pesan siap-siap. Kita pesan wasiat. Jadi wasiat tu tak betul. Wasiat tu apa? Wasiat harta ke, wasiat buat badan haji ke? Itu wasiat yang betul lah, yang bagus lah. Tapi bila sebut wasiat, kamu kena tangisi tau. Kena bersedih adik keluarga ni di atas kematian ayah ni. Kan? Contohnya kan. Jadi kita kata itu sebab kenapa dia menyakiti mayat di dalam kubur. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibn Hajar, hatta disebut oleh Imam An-Nawawi, kerana diazab itu keadaan orang tu pada asalnya manusia ni dia tak tanggung dosa orang lain. Allah sebut dalam surah An-Najm ayat 38, alla taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tak akan ditanggungjawabkan dengan dosa orang lain, kan? Kalau dia buat sendirilah, kan? Ataupun Nabi sebut dalam hadis riwayat daripada Muawiyah bin Qurrah dalam riwayat Imam Tirmizi, ketika dia bawa anak dia jumpa Nabi, Nabi kata, dia buat dosa kamu takkan tanggung, kamu buat dosa dia takkan tanggung, kan? Sebab tu hadis palsu tu tak betul yang kata
anak zina tak masuk 7 keturunan tu kan, tak masuk syurga 7 keturunan. Mana mustahil mak ayah dia punya kerja, dia 7 keturunan lepas tu tak masuk syurga. Mustahil. Kerana agama tak macam tu. Yang salah pak ayah dia lah. Apa pula dia pula yang bersalah? Kan? Jadi begitu juga dosa pahala. Cuma ada keadaan-keadaan tertentu seperti kes yang seperti ni, kerana sebab meratapi, kerana sebab tersakiti, kerana sebab tak terima qada dan qadar itu, maka dia boleh memberi kesan kepada mayat itu sendiri. Maksudnya, bila mana berlaku kematian, simpulan ringkasnya pada isu ni, kita kena redha apa keadaan sekalipun, sebab kita tak nak dia pun terasa sakiti dengan sebab kesedihan kita melampau, meratapi, pergi dekat kubur. Kalau orang jahiliah dulu koyok-koyok baju, gali-gali kubur, kan, kenapa berlaku dan sebagainya lah, kan. Maka benda itu termasuk daripada perbincangan yang kita sebutkan di dalam hadis ini. Okey. Kemudian seterusnya kita nak tengok lagi banyak isu yang fake, isu perbincangan daripada hadis ni. Baik. Kemudian bila wanita tu menangis dan Nabi pun tegur, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, menjauhlah daripada aku. Kalau kita istilah apa? Nyah dari sini. Kan? Pergilah ke sana kan. Dia kata kat itu kepada Nabi SAW. Kemudian wanita ni sebut, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya. Baik. Dekat sini menunjukkan bahawa sebenarnya akhlak orang yang menegur dan orang yang ditegur. Dalam isu-isu apa pun yang berlaku pada hari ni, sebab orang ni kadang-kadang bila kita tegur dia melenting. Dia macam tak boleh terima teguran tu. Kan? Mungkin salah satunya cara menegur, mungkin juga. Kan? Keadaan menegur. Kan? Ada orang kadang-kadang tegur dekat Facebook, tegur dekat apa semua kan. Orang tanya dia kenapa tak PM peribadi? Pasal dia buat dosa tu juga tersebar. Orang lain pun terkena dengan fitnah dia apa semua tu, maka kena tegur kat Facebook jugalah. Ada jenis yang macam tu. Ada yang kata tak boleh, sebab bila nak tegur ni kena ambil tangan dia, kena bisik kat dia, kena apa? Kena bersembunyi lah. Ada yang kata begitu. Kan? Tapi kita kata ada keadaan-keadaan tertentu yang melibatkan aib peribadi tu, eloknya pergi tegur sendirilah. Tak perlu kat Facebook, dekat apa PM tepi lah kan. Dalam bab tu. Tapi cara menegur tu sendiri. Kan? Tapi Nabi tegur ni dengan cara yang paling terbaik, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kan? Betul perkataan Nabi SAW tu. Tapi dalam konteks ni bukan masalah Nabi, bukan salah Nabi. Salahnya ialah wanita tu. Kalau dalam konteks kita, mungkin cara menegur pun salah juga. Itu kita kena tengok tu maksudnya kan. Maksud kena pertimbangkan cara menegur pun ya, orang yang ditegur pun keadaannya pun tu bagaimana untuk kita berinteraksi dengan perkara yang seperti itu. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa sama ada Nabi ke ataupun siapa pun yang tegur, kan. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah para asatizah, dia tak boleh kalau murid-murid dia tegur. Kan? Sebab tu saya suka kalau dalam kelas-kelas ke apa, adalah kelas diploma ke kelas apa, saya suka open kepada persoalan dan juga perbincangan. Kan mungkin kita punya sisi pandang berbeza, mungkin anak murid kita baca lebih, jangan ingat anak murid kita tak baca. Kan? Anak murid kita mungkin baca lebih lagi daripada kita. Dia pun sebut gini-gini, kan? Takkan kita nak kata, tak betul pendapat awak tu. Takkan kata macam tu. Jadi maksudnya kat situ ialah open to discussion lah. Jangan kita hanya sempitkan apa yang kita nak berbagi tanpa kita berbincang. Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ni, sehingga Imam Syafi'i berdebat dengan Abu Musa, berapa orang lagi, bukan berdebat lah, maksudnya berbincang tentang masalah. Kan ada kadang-kadang tu mengambil pandangan-pandangan orang yang lain selain daripada pandangan yang diutarakan oleh diri mereka sendiri. Kan menunjukkan musyawarah, perbincangan itu benda yang sangat penting dalam isu-isu yang seperti ini. Baik. Dan kita tak memilih lah sesiapa. Kan, guru ke siapa ke dan sebagainya. Kalau ada di sana kesilapan dan apa, maka teguran itu adalah perkara yang perlu dibuat oleh sesiapa pun. Kerana Nabi sebut apa? Allah sebut apa? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Berpesan-pesan pada kesabaran, berpesan-pesan kepada kebenaran. Kan, nasihat menasihati. Itu maksud dia. Baik. Kemudian antara juga yang kita boleh ambil pada hadis ni, ketika mana wanita tu dia tengah emosi, dia tengah ialah dalam keadaan meratapi apa semua tu, maka dia kata, jauhilah daripadaku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya. Kemudian Nabi terus pergi. Kenapa Nabi tak nasihatkan lagi? Ini menunjukkan kadang-kadang ada keadaan tentu kita tak boleh nasihat lagi dah pada waktu tu orang tu. Kalau kita nasihat lagi, mungkin dia akan memberontak, dia akan pukul kita ke, dia akan buat benda-benda yang luar daripada kawalan. Itu pun kadang-kadang penting juga tu. Sebab bila kita nasihat dekat orang, terutama dalam keadaan macam tu lah, dalam keadaan yang seperti ini, kita nasihat itu pada waktu itu, ketetapannya pada waktu tu. Bila
kita lebih, akan ada benda-benda yang lain. Maka ini satu sisi yang kita belajar daripada Nabi SAW. Kalau kita dah tegur orang, tiba-tiba orang tu marah balik kat kita ke, kecam balik kita ke, kita relax dulu. Kita relax dulu. Kalau lawan, akhirnya benda besar lagi akan berlaku, kan? Terutama dalam isu-isu yang melibatkan hari ni lah, benda viral ke, benda apa dan sebagainya. Jadi teguran itu adalah teguran yang spesifik je, cukup. Lepas tu sekali je, itu teguran. Tapi lepas tu dia lawan balik, relax dulu, kan? Begitulah dengan apa yang kita belajar daripada Nabi SAW. Maksudnya tak meneruskan benda tu, tak berpanjangan, dan kita ada strategi yang lain, dan mungkin ada perkara yang lain yang kita boleh fikir-fikirkan untuk membenangkan ataupun untuk membagi tahu tentang kebenaran. Itu maksud dia. Ialah kita tegur bukan sebab nak orang tu berubah. Sebaiknya begitulah. Kita tegur orang, nasihat tu nak orang tu berubah. Tapi kadang-kadang benda tu, hidayah, petunjuk semua ni milik Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi berdakwah kepada Abu Talib, pak saudara dia. Kan? Pak saudara dia Abu Talib tu. Tapi hidayah tu bukan Nabi yang bagi hidayah, Allah yang bagi hidayah. Kan? Maka akhirnya walaupun sampai waktunya Abu Talib tetap tak memeluk Islam. Maka kata Allah, walaupun sehingga kan Nabi kata aku akan istighfar kepada Abu Talib supaya Allah ampunkan dosanya. Turun ayat yang menyebutkan tentang sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidaklah memberikan petunjuk ataupun hidayah, tetapi Allah memberikan petunjuk dan hidayah bagi sesiapa yang Allah kehendaki, walaupun ahli keluarga kamu sendiri. Kan? Itu kita kata bukanlah bermaksud kita nak kata tak payah dakwah lah macam tu. Tak, dakwah kena teruskan sebab usaha tu yang kita dapat pahala. Tu benda tu, bukan kejayaan tu yang kita dapat pahala. Kalau berjaya lebih lah lagi. Kan? Ada pula orang buat baik dengan sebab dia. Contohnya kan, kata ada satu orang artis, kan? Dia ni kawan dengan ustaz ke dengan apa ke, tiba-tiba dia berubah, follower dia ikut dia. Tak kira lah ni subuh macam Jumaat ke apa ke, tak kira lah apa-apalah yang ada kat luar sana kan. Follower dia ikut dia, pakat ramai-ramai dia ikut dia. Padahal mungkin daripada ustaz tu saja. Mungkin ustaz tu beritahu kita kena solat subuh ke apa, contoh lah kan. Mungkin ada orang dia jumpa dengan orang yang baik ke apa, orang soleh tu kata begini-begini, dia pun ikut. Dan follower dia pula ikut. Itu confirm lah banyak lagi lah. Maksudnya keberjayaan dah dengan nasihat tu. Tapi ada kadang-kadang nasihat tu mungkin tak berjaya. Ya ke? Dia diam je macam tu kan. Jadi usaha tu dah dikira ganjaran pahala. Tu kita kena tengok kat situ kan. Sebab apa? Kalau kira semua tu nak menang, banyaklah kita kata Nabi-Nabi terdahulu pun nampaknya tak menang. Nabi Nuh anak isteri tak beriman, adakah tak menang? Usaha tu, ganjaran tu yang akan diperlihatkan seperti mana yang kita perbincangkan. Okey. Kemudian seterusnya, wanita ini pula Nabi sebut ketika mana Nabi dah tegur, kemudian dia kata menjauhilah padaku, kau tak tahu musibah yang timpa pada aku ni, dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahawa orang yang berkata tadi adalah Nabi SAW. Okey. Ini menunjukkan bahawa Nabi sendiri menghindari daripada isu-isu yang melibatkan fitnah. Sebab mungkin akan ada orang kata nanti, kenapa Nabi dengan wanita tu pula berdua dekat kubur tu? Sebab ada satu hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, Nabi satu hari Nabi berjalan dengan seorang wanita dalam gelap. Ada sahabat nampak, Nabi perhati, dah sahabat perhati je kan. Kemudian Nabi terasa sesuatu. Sebab Nabi ni dia punya perasaan tu kadang-kadang kan, dia punya tu kadang-kadang Nabi cepat untuk nak menyelesaikan isu-isu seperti tu kan. Dan kelebihan mukjizat Nabi ni banyak lah, sehingga kan Nabi SAW sendiri bukan setakat perasaan orang tu pun dia mungkin rasa macam tak sedap ni kot, dia panggil orang tu kan. Maka Nabi panggil orang tu, Nabi kata ni isteri aku Zainab kan. Nabi beritahu ni isteri. Okey, barulah sahabat tu dah apa, Nabi jalan dengan perempuan kan. Jadi Nabi nak perjelaskan isu-isu seperti itu supaya tak menimbul kepada fitnah. Itu dengan isteri Nabi. Dengan wanita ni bukan isteri Nabi SAW, maka kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lah, maka yang menyatakan itu Nabi bertiga lah waktu tu kan? Bukan Nabi berdua dengan wanita tu kan. Ini kita kata antara benda yang kita nak hindari daripada mungkin orang bercakap fitnah apa dan sebagainya, benda-benda yang seperti itu. Okey. Kemudian kalau kita tengok kat sini juga, kejahilan ataupun kita kata sebagai apa, tak tahu, itu adalah perkara yang dimaafkan dalam agama kita kan. Okay. Jadi mungkin sebab tu ada bahasa Arab ni dia sebut apa, an-nasu ya'ud kan, ataupun aduru man juhul. Manusia ni dia bermusuh dengan apa yang dia jahil, dia tak tahu. Dia bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Kalau dia tahu mungkin dia boleh terima.
Ni tak kira tentang perkhabaran ke, tentang isu-isu politik ke, tentang apa yang berlaku lah pada hari ni, fitnah ke apa ke, kan kita dah buat bukan statement lah, kita dah terima dah sebab baca yang ni. Rupanya sisi yang lain, oh yang ni rupanya yang salah, yang kita rasa terima tu rupanya yang betul, yang tak terima tu yang betul, yang kita terima tu salah, kan? Jadi terbalik. Jadi kadang-kadang keadaan seperti itu, ya, manusia dimaafkan, cuma jangan cepat buat keputusan, kan? Sebab tu qadi apa semua ni, kan, hakim, dia memang kena dengar dua-dua pihak. Kita kadang tak dengar satu pihak. Kita rasa dah ini dia ni memang jahat lah, kan? Padahal sebenarnya terbalik, ada benda lain disembunyikan di sebalik fakta-fakta tertentu, kan? Itu antara benda-benda yang kita kena perhatikan. Tetapi dengan sebab kesalahan itu, sebab kesalahan apa? Wanita tadi kalau tahu tu Nabi, dia tak cakap macam tu. Dia tak kata jauhlah pada aku, kan? Kerana kau tak tahu apa yang musibah yang menimpa diri aku. Kalau dia tahu itu Nabi, dia tak cakap macam tu. Tapi dalam masa yang sama, sebab tu Nabi. Kalau orang lain, adakah dia akan cakap benda yang sama? Ataupun dia akan buat perbuatan yang sama? Maka jawapannya kat sini tuan-tuan nak bagi tahu asas kepada isu ni, mungkin wanita tak tahu. Dia tak faham tentang isu ni, kan? Bukan hanya sekadar Nabi tu, tapi cerita meratapi dekat kubur tu, dia tak sabar tu, mungkin dia tak tahu dalam isu seperti itu. Mungkin boleh jadi juga wanita ni, pertama perasaan dia, yang kedua dia ni baru-baru mengenal Islam. Banyak kes-kes macam tu, kan? Sebagai contoh, yang lelaki kencing dekat masjid tu, kan? Ingat kat masjid Nabi SAW, dia pergi masuk, dia fabala, dia pun pergi kencing dekat masjid Nabi tu. Kenapa Nabi tak marah dia? Sahabat lain semua nak pergi pukul lah. Kan? Semua kata, apa benda kencing kat masjid Nabi SAW, kan? Nabi kata jangan pukul dia, kan? Rupanya bila pensyarah hadis, ulama-ulama hadis sebut tentang hadis tu, dia baru peluk Islam beberapa hari je, tak faham lagi, tak tahu tempat bersih, tempat apa semua ni, dia tak kerti lagi, kan? Dia pula orang pedalaman Arab Badui tu, kawasan dalam-dalam tu, kan? Jadi kita kata ada excuse lah. Tapi dalam bab tertentu, macam ada sahabat balik daripada peperangan, musafir, mereka ambil wuduk tak sempurna, tak basuh kaki dengan betul. Nabi menjerit, Nabi kata wailul aqabi minan nar, musnahlah, hancurlah tumit-tumit tu dalam neraka, kata Nabi. Nabi marah. Kenapa? Sebab mereka ni dah banyak kali ajar dah, tapi buat juga benda yang sama, tak basuh betul-betul tumit tu, contohnya, kan? Jadi ada keadaan tertentu tu Nabi raikan orang yang seperti ni, termasuk kemungkinan besar daripada hadis ni, wanita dia tak tahu, dia jahil dan sebagainya, maka Nabi SAW memaafkan dia. Dan di sini juga nampak sisi kelembutan Nabi tu memaafkan wanita tadi. Tu penting tuan-tuan. Sebab ada kadang-kadang kita, bila ada orang buat salah dengan kita, kesalahan tu besar mungkin, cukup besar, mungkin fitnah, mungkin apa, dia dah datang minta maaf dengan kita, tapi kita rasa macam bukan tak maafkan, tapi masih terasa lagi, kan? Kita kena ingat juga dalam kes ni, Nabi SAW pernah berhadapan dengan situasi seperti ini ketika Wahsy ni dalam riwayat Imam Muslim, dia bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, dalam peperangan Badar, kan? Bila bunuh tu, maka memang dia rasa cukup marah. Nabi SAW sendiri sampai kata, abad anni, jauh daripada aku tak nak tengok muka kau Wahsy. Dan kemudian Wahsy memeluk Islam, dengan tombak dia juga dia pergi bunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi, kan? Dan kemudian dia jumpa Nabi kata dalam riwayat Abu Daud, kamu kena menghindari daripada aku, sebab bila aku tengok muka kamu, teringat kamu bunuh pak saudara aku, kan? Perasaan tu ada, tapi Nabi maafkan dia, kan? Sehingga dia tengok Nabi pun, dalam riwayat hadis menyebutkan dia tengok Nabi pun jauh-jauh je, kan? Pernah sekali dua lah jumpa Nabi tu, kan? Tapi tengok daripada jauh-jauh je, sebab bimbang, sebab Nabi dah bagi tahu, Nabi dah warning kat dia jangan muncul di hadapan dia, tapi dia tetap terus istiqamah dengan Islam dia, kan? Menunjukkan perasaan tu kadang-kadang manusia macam tu lah. Mungkin kadang-kadang kita marah dengan satu orang, dia minta maafkan, tak ada masalah, tapi perasaan tu kadang-kadang bukanlah bermakna kita tak maafkan dia, tapi perasaan tu rasa sakit, rasa apa tu, bila tengok muka dia bila tengok dia tu, tengok status dia ke, contohlah, kan? Tengok Facebook dia ke, rasa lagi. Tapi daripada sudut maaf, kita kena maafkan, kan? Dan perasaan tu nanti akan dibuang dekat mana? Qantarah dekat mana? Dalam riwayat Imam Muslim, lepas manusia titian sirat, ni semua yang dah pas lah, yang dosa pahala tu dekat mahsyar dah. Bila dah titian sirat, dia berhenti dekat satu transit namanya Qantarah. Qantarah ni ada kata satu jambatan kecil selepas mana sirat, ada yang kata sirat juga, tapi ada hentian dia berbagai. Kata Imam Ibn Hajar, berbagai pendapat ulama tentang perkara itu. Maka semua tu akan dibersihkan dekat situ lah. Perasaan rasa tak puas hati, rasa dengki, rasa apa tu. Sebab tu orang masuk syurga tak ada dengki. Dia dapat bidadari, dia dapat tingkat ke 80, kan? Tingkat syurga ada 100. Firdaus paling tinggi, paling tengah, kan?
Tak ada kita pandang atas aku rasa benci kat orang, rasa tak puas hati, rasa tak ada. Sebab benda tu dah dihilangkan dekat qantarah. Manusia hilangkan perasaan tu, mazmumah ni, tak puas hati apa semua ni hilang. Cuma kita kata memaafkan tu adalah satu benda yang penting, seperti mana perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Nabi masuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan itu adalah Nabi, wanita tu pun datang ke rumah Nabi, dan kemudian dia nak masuk rumah Nabi tu, dalam hadis ni sebut bawabin, tak ada pengawal nak masuk. Nabi tu tak ada pengawal nak masuk, dan tak ada apa-apa halangan, seolah-olah macam terbuka luaslah pintu untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Cuma kita kena ingat, ini dalam konteks pada waktu zaman Nabi tu, kerana Nabi di Madinah itu sendiri. Tapi zaman Muawiyah memerintah kat mana? Kat Syam, Syria. Dia buat pengawal. Dia ada pengawal dia ada apa semua. Maksudnya ada protokol, nak jumpa dia ada protokol. Padahal nak jumpa Nabi ni tak ada protokol, terus masuk je dekat rumah, kan? Atau kalau kita pun kadang kan ada bilik khusus macam DM ke, kan, kita ada punya bot ke, kita punya CEO ke, ada bilik khusus lah. Nak jumpa tu kena ketuk, jumpa PA dulu ke apa dan sebagainya. Adakah tu satu benda yang salah? Sedangkan pada zaman Nabi ni tak ada. Sedangkan Nabi tu Nabi, kan? Tak ada, maksud tak ada barrier apa-apa untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ke siapa dan sebagainya, orang awam, orang biasa dan seterusnya. Menunjukkan praktiknya pada zaman itu tak ada apa-apa isu. Dan di Madinah itu pun daripada sudut musuh apa semua pun tak ada. Tapi zaman Muawiyah, Sayyidina Umar datang pergi jumpa Muawiyah dekat Syam. Bila datang tu, Sayyidina Umar kata, Nabi tak pernah ada buat pegawai protokol, aku sendiri tak buat, kenapa engkau buat? Dia nak marah ke Muawiyah bin Abi Sufyan, kan. Dia kata Muawiyah bin Sufyan ni dalam riwayat dia gemuk sikit. Badan dia tu agak gemuk sikit, kan. Sayyidina Umar ni lebih dia pun lebih kurang juga, kan, tapi dia lebih tough sikit lah Sayyidina Umar Khattab ni. Maka bila dia pergi tu, Sayyidina Muawiyah jawab, ya Umar, memanglah zaman Nabi tak ada, zaman engkau sendiri pun tak buat. Zaman aku ni kat sini ada pembunuh yang mereka nak bunuh khalifah, nak bunuh pemimpin, apatah lagi dekat dengan kerajaan Rom dan Parsi. Maka sebab tu aku kena adakan pengawal, kena tengok cek siapa yang datang nak jumpa. Sayyidina Umar kata, engkau kalau aku tanya soalan mesti ada jawapan. Itu Sayyidina Umar Khattab, kan. Sayyidina Umar tegah lah, kenapa kau buat macam ni, kan. Jadi nak bagi tahunya keadaan Nabi zaman tu memang mudah untuk jumpa Nabi, kan. Kadang-kadang Rom Parsi, pembesar-pembesar nak pergi jumpa Kaisar ke apa dan sebagainya, kan, nak jumpa Nabi tu, Nabi kat masjid. Kan, masuklah jumpa Nabi kat masjid, kan, tengok-tengok tengok duduk dengan para sahabat. Tu Muhammad. Oh, Muhammad macam ni, dan duduk dengan sahabat, borak-borak apa semua, kan. Patutnya singgah sana lah, kan. Patutnya ada dia punya pemaidani ke apa, kan. Tak ada. Itu Nabi SAW, kan. Jadi sesuai dengan zaman dan konteks dia. Tapi keadaan sekarang ni, nak tahu siapa nak jumpa ke apa ke, memang benda tu diperlukan. Bukan maksud tidak mengikuti sunnah, tak. Tapi keadaan tu memaksa, memerlukan kepada pengawal, ada protokol, ada PA dia, ada apa dan sebagainya. Itu tidak menjadi satu benda yang diharamkan dalam agama. Cumanya perhormatan tu lah. Masuk tu kalau Nabi jangan tunduk, kan, jangan apa dan sebagainya. Itu antara benda yang Nabi SAW tak suka lah. Okay. Kemudian seterusnya, hadis ni akhir ni, bila jumpa Nabi SAW, maka wanita tadi kata, wanita tu mohon maaf lah sebab tadi tak kenal Nabi. Dan kemudian terus Nabi jawab persoalan tu, sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah ketika di awal musibah. Masuk dekat sini, ketika mana awal-awal musibah tu Nabi kata, bersabarlah kamu, bertakwalah pada Allah. Patutnya waktu tu diterima lah. Dia tak adalah kata, ya Muhammad, ataupun jauhlah kepada aku, kau tak tahu aku musibah apa yang terima kat aku ni, kan. Kau tak tahu apa yang menimpa aku. Patut tak jawab macam tu lah. Patutnya awal-awal tu dia terus diam lah, dia senyap lah, kan. Tetapi dia jawab macam tu wanita tadi. Maka Nabi pun sebut, sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan pertama, ataupun kesabaran itu yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah, kan. Baik, di sini ramai yang mensyarahkan, Syekh Muhammad bin Saleh dan sebagainya, hadis ini menyatakan bahawa untuk mendapatkan yang kita kata Allah majuni fi musibati wa akhlif li khaira minha, ya Allah berikanlah ganjaran pahala pada musibah yang menimpa diri aku dan gantikanlah yang lebih baik. Tu doa Nabi, kan. Maksud pada hadis tu ialah musibah yang pertama. Untuk satu orang dapat pahala yang besar ketika mana musibah tu menimpa, musibah tu jatuh pada dia, kena pada dia, dia terus redha, dia terus terima, kan. Itu derajat paling tinggi tu. Maksudnya katalah contoh rumah dia terbakar, katalah contoh dia accident, dia terus terima pada waktu juga. Tak ada dia fikir, kalau aku elak sikit tadi kan, tak ada lah, tak fikir dah benda tu. Kalau tu tak ada lah, kan. Kalau aku tak pasang tong gas, kalau, kan, contohnya, kan. Jadi tak ada dah kalau tu. Dia terus terima takdir lah.
Terima, ini takdir, ini mungkin kesilapan diri dia apa, tapi itulah takdir Allah. Dia terima terus. Hak tu pahalanya besar di sisi Allah. Tapi bila seminggu lepas tu kereta pun dah claim kalau accident contohnya kan, kereta pun dah masuk bengkel, itulah ada hikmah. Baru dia fikir pasal hikmah kan. Ada hikmah rasanya bulan lepas tu accident. Baru fikir, sebelum tu memberontak dan sebagainya. Maka dia kata yang itu dia tak ada masalah. Maksudnya dengan qada dan qadar itu dia terima, tetapi isu pahala tu dia tak ada pahala kat situ. Sebab seolah-olah pada awal tu dia dah tolak habis dah. Kenapa ada musibah ni? Kenapa accident? Kenapa rumah terbakar? Kenapa mati, meninggal dunia dan sebagainya? Pahala tak ada. Sebab pahala tu yang kita nak adalah ketika mana dia sabar pada awal-awal dia ditimpa musibah. Itu benda dia. Dia bukan melibatkan beriman tak beriman, tak. Yalah, manusia ni ada iman dia naik, ada iman dia turun. Maksudnya dia tetap terima qada dan qadar, cuma ambil masa. Sebulan, 2 bulan. Cuma pahalanya tak adalah kat situ. Sebab pahala yang pertama sekali ketika mana musibah itu, maka pada waktu tu menimpa dia terus sabar. Dan sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, hujung hadis ni, Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu, yang sebenarnya sabar itu adalah pada awal-awal yang dia ditimpa musibah tu. Maka itu yang melayakkan dia dapat ganjaran pahala. Wallahu alam. Kita habis dulu kat sini insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Jadi saya cukup dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanallahi bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.